Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meredai seluruh kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan moga kita banyak bersyukur atas nikmat kehidupan pada hari ini dan juga nikmat kesihatan serta kelapangan masa dengan memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita akan berbincang beberapa persoalan dan juga perkara-perkara semasalah yang bersangkutan dengan kehidupan seharian. Baik, yang pertama, ada orang mendakwa bahawa dia pernah melihat malaikat. Bolehkah kita mempercayai seseorang yang mendakwa dia melihat malaikat? Pertama sekali yang perlu kita faham, malaikat diciptakan daripada cahaya. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, malaikat diciptakan daripada cahaya. Maka tidak mungkin ada orang yang dapat melihat malaikat dalam rupa yang sebenar, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki Din. Waalaikumsalam. Muhammad Najmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun Nur. Baik, tak mungkin ada orang dapat melihat malaikat dalam rupa yang sebenar, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, jika malaikat ini menyerupai manusia, tidak mustahil orang ramai dapat melihat. Hal ini banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman umat nabi-nabi yang terdahulu. Orang boleh melihat malaikat dalam rupa bentuk manusia. Rasulullah SAW pernah ketakutan ketika melihat rupa sebenar Jibril. Baginda amat berat ketika menerima wahyu, walaupun baginda merupakan sebaik-baik makhluk dan memiliki fizikal dan mental yang kuat. Orang kafir hanya dapat melihat malaikat ketika menjelang kematian atau ketika disiksa. Disebutkan seandainya orang kafir ditakdirkan boleh melihat malaikat selain daripada waktu itu, sudah pasti mereka akan hancur binasa pada saat itu juga. Boleh rujuk Surah Al-Furqan ayat 22. Ingatkanlah hari di mana mereka melihat malaikat.
Ketika itu tiada sebarang berita gembira bagi orang yang bersalah. Ini orang kafir dapat melihat malaikat saat sakaratul maut dan saat mereka disiksa. Maknanya tengok malaikat dalam rupa bentuk yang asli tak dapatlah. Tengok malaikat dalam rupa bentuk manusia boleh. Boleh. Tuan ni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan yang kedua, apakah cara yang terbaik untuk melakukan khatam Al-Quran sendiri-sendiri? Kini saya sudah sampai pada juzuk 30. Bagus ni PKP 2-3 hari ni dah ada yang khatam Quran sendiri-sendiri. Macam mana nak khatam? Baik. Pertama sekali, khatam Al-Quran adalah sunat. Sebaik-baik cara khatam Al-Quran, pertama sekali mengumpulkan anak-anak, isteri, ahli keluarga sambil berdoa sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an melakukannya. Yang kedua, dilakukan pada awal siang atau awal malam. Lagi elok pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Yang tiga, seelok-eloknya berpuasa dan berpuasa untuk menyucikan diri. Ni kita nak khatam Quran. Kita orang khatam pada bulan Ramadan, kita puasa. Yang keempat, tamatkan dengan membaca suratul Fatihah dan awal suratul Baqarah dan disudahi dengan membaca doa khatam Al-Quran. Macam duk buat selalu kat surau, macam tu ya. Macam yang kita duk buat selalulah pada tiap-tiap tahun di bulan Ramadan. Macam tu jugalah, walaupun buat sendiri-sendiri. Baik, soalan berikutnya, apakah hukum mencium tangan ibu mertua? Boleh. Cium tangan ibu mertua tak salah. Tak salah. Ibu mertua, pak mertua tak salah. Jika menantu mencium tangan ibu mertuanya selagi ciuman itu tidak diiringi dengan nafsu. Cium mak mertua boleh, cium bapa mertua boleh, selagi mana tidak diiringi dengan nafsu. Jika diiringi dengan nafsu, maka diharamkan. Kerana boleh mengundang bahaya yang berpanjangan. Zaman hari ini, banyak benda pula kita peringat. Benda yang kadang tak boleh fikir pun berlaku. Tak terfikir pun berlaku. Sehari dua ni, dekat medsos penuh dengan cerita kawan baik membunuh sahabat dia. Moga yang meninggal dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah, amin. Moga yang jika benar dia tak jatuh hukuman pastilah. Kalau dia mengaku benarlah. Berdasarkan bukti itu hampir benar. Maka kalau benar, maka dia ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi hidup. Walaupun sejahat mana pun yang dia buat. Kita nampak kejam kan? Nampak kejam, nampak sayu. Dan kejam tu lah. Kerak tangan sebagainya. Sejahat macam tu pun masih ada ruang dan peluang untuk bertaubat. Hadis Bukhari, ada orang bunuh 100 orang. 100 orang dibunuh. Maka dia bertaubat, Allah terima taubat dia dan mati dia. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maka kesilapan tu kesilapan lah. Doa kepada Allah Ta'ala agar dia bertaubat. Moga masih ada ruang dan kesempatan untuk bertaubat walaupun dia bunuh orang. Ramai dekat Facebook semua, kejam. Kejam, dosa besar lah. Imam Ibn Qayyim sebut dalam Babus Salah, orang yang meninggalkan solat, dosanya lebih berat daripada membunuh. Bukan nak suruh bunuh, nak cerita tentang perbandingan. Hari ini orang merasakan bunuh orang tu
kejam adalah besar adalah dosa. Rupanya ada dosa yang besar pada membunuh, dosa yang berat, lebih berat daripada mencuri, lebih berat daripada rasuah, lebih berat daripada makan babi, yakni dosa meninggalkan solat. Yang tu hari-hari buat, ya? Dan ramai pula yang buat hari-hari, ya? Ramai manusia yang meninggalkan solat, hatta kadang-kadang ahli keluarga kita sendiri. Sedangkan dosanya lebih berat daripada membunuh, lebih berat daripada rasuah, lebih berat daripada minum arak. Ya. Sebab tu bila seseorang itu meninggalkan solat, maka dia tak heran lah. Dia nak bunuh orang, dia nak minum arak, dia rasuah. Punca dia tak sembahyang. Baik, tak salah cium mak mentua, bapa mentua, selagi mana ciuman itu tidak diiringi dengan nafsu. Diiringi dengan nafsu, haram. Jadi bahaya yang berpanjangan. Ada orang mengatakan bahawa disunatkan memandang ke tempat sujud ketika rukuk. Baik, sebenarnya kita diarahkan untuk mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud dalam seluruh pergerakan solat. Bukan hanya waktu rukuk saja. Dan ini merupakan pandangan majoriti ulama, termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah masuk ke dalam Kaabah dan baginda tidak pernah memalingkan pandangannya selain ke tempat sujud sehingga baginda keluar. Hadis riwayat Ibn Hibban. Ada pandanganlah yang tak bolehnya tengok atas. Tengok tempat sujud itu sunat, dituntut. Tengok depan itu harus. Habis bagusnya tengok tempat sujud lah. Tengok atas, makruh. Tengok langit, ada ancaman dikorek biji mata. Bagi orang yang tengok semayang, kepala mendongak ke langit. Baik. Apa hukum perempuan bersalaman dengan lelaki secara berlapik? Iaitu dengan memakai sarung tangan. Pengetua di sekolah saya selalu berbuat demikian, terutamanya dalam majlis-majlis rasmi. Baik, menurut pandangan kebanyakan ulama, tetap tidak boleh perempuan bersalaman dengan lelaki ajnabi yang bukan mahram, walaupun bersarung tangan. Walaupun pakai sarung tangan. Kerana masih dapat merasai jisim dan bentuk bahagian badannya. Rasa lagi lah. Rasa lagi. Namun pendapat ini tidak menjadi ijma'. Namun kita mengajarkan pandangan mu'tamad, iaitu tetap tak boleh. Namun dalam keadaan darurat atau hendak menolak mudarat yang lebih besar, ada pandangan yang membenarkan bersalaman dengan bersarung tangan. Ringanlah sikit. Jadi boleh hanya ketika kesulitan dan sangat-sangat perlu saja. Contoh orang dekat dulu lah, dekat tol. Kan bagi duit, ambil duit. Hari ni lega lah. Hari ni orang dekat tol tak ada lah. Pakai mesin ni, tak ada duit. Jadi macam kes 2-3 hari lepas lah. Dibawanya kereta patah balik. Sebab tak ada kad touch and go. Jadi satu haru pula. Melawan arus. Nak kereta patah balik, lawan arus. Aksiden pula. Kalau keperluan lah. Contoh, cashier yang hari-hari berurusan, ada lelaki perempuan, pakai sarung tangan. Kalau nak cantik lagi, tak mau rasa langsung, pakai sarung tangan orang buat kontrak tu. Tu dia terbaik tu. Tak rasa apa. Tu boleh ya. Boleh. Namun demikian, ada pandangan yang membenarkan jika ada kesulitan dan benar-benar perlu. Bolehlah.
Masalah yang berlaku hari ini dalam keadaan biasa pun orang bersalam begitu saja. Biasa pun salam macam tu ya. Alasan sebab orang yang disalam itu pemimpin besar, orang yang dihormati, pengetua, wakil rakyat, macam-macam lah. Dalam kitab Syarah Fiqh Al-Akbar disebut sesiapa yang berpendapat mana-mana pemimpin itu lebih tinggi daripada Rasulullah SAW, maka dia berdosa. Ya? Maka dengan Nabi pun orang tak salam, maka sebaik mungkin kita elakkan. Ya? Pemimpin tertinggi ialah Rasulullah. Dalam peristiwa bai'ah, Nabi tidak bersalaman pun dengan kaum wanita. Maka sebaik-baiknya tak salam lah. Kalau ada keperluan, darurat, bolehlah. Selamatkan orang lemah ke apa-apa, dia suruh tangan. Oh, tak boleh tadi aurat, melemah kawan tu. Ya? Maka selagi boleh, bolehlah. Ya, InsyaAllah. Cuba sebaik mungkin. Apakah aurat ibu dengan anak lelaki? Aurat ibu dengan anak lelaki. Anak dia. Aurat anak lelaki dengan mak. Aurat anak lelaki dengan mak. Mak kita ni mahram kita lah. Mahram kita. Boleh salam. Tak jatuh ayat semayang. Aurat macam mana aurat? Aurat antara kita dengan mak kita yang wajib mesti tutup dari pinggang sampai lutut. Kena pakai kain dari pinggang ni sampai ke lutut. Itu aurat dengan mak ayah. Bahagian perut naik ke atas tidak haram untuk melihat dan tidak haram menunjukkannya. Mak kita pun macam tu. Aurat kita dengan mak kita. Mak kita aurat dengan kita dari pinggang sampai ke lutut. Dari pinggang sampai ke lutut. Kita dulu pun menyusu dengan mak kita. Aurat dia tak ada masalah. Yang tak boleh, mak tu pakai kain tola nampak paha dan dilihat oleh lelaki lain. Tak boleh. Begitu juga anak lelaki hanya berseluar dalam. Dia depan mak luar pendek-pendek. Pendek sungguh. Tak boleh, mesti pusat ke lutut. Mak dengan anak. Ayah pun sama tak? Tak boleh pakai seluar dalam. Jalan dalam rumah. Jalan depan anak-anak. Hukumnya haram. Tak boleh. Anak pun sama tak? Anak lelaki, anak perempuan. Mesti aurat dia dengan mak ayah. Pusat sampai ke lutut. Tapi jika bimbangi bawa fitnah, maka tutup elok-elok lah. Sebab hari ni kes sumbang mahram bagai. Ya? Yang boleh apa dia? Yang boleh, suami pakai seluar dalam depan isteri dia. Ataupun tak pakai apa depan isteri dia. Itu boleh. Ya? Anak-anak tak boleh. Ya? Anak tak boleh. Itu beberapa hukum lah. Bersangkutan dengan aurat. Bersangkutan dengan aurat. Baik. Saya bela seekor kucing yang comel. Dan suka bermain dengannya. Seringkali kucing ni menjilat dan menggigit-gigit baju dan juga tangan. Adakah saya wajib membasuh baju dan lengan saya sebelum solat? Tak wajib. Kucing bukan anjing. Kucing adalah kucing. Ayak liuk kucing tu hukumnya suci. Suci. Begitu juga semua air liur haiwan suci selain anjing dan babi dan keturunan dia. Kalau bela hamster, iguana, maka tak wajib basuh. Kalau dia jilat tangan ke apa, tak jadi masalah apa. Ya. Hukum ini dikira jika tidak terdapat najis di mulut haiwan tersebut.
Jika kebetulan ada najis di mulut kucing, mulut haiwan tersebut, maka jilatannya dapat menajiskan benda tersebut. Kalau ada najis, barulah dikira najis dan kena basuh. Kalau dia tak ada najis apa, tak jadi masalah apa. Apa hukum tidur dengan kucing? Tidur dengan kucing pula. Boleh tidur dengan kucing. Tidak ada larangan untuk tidur dengan kucing. Kerana kucing itu haiwan yang suci. Pastikan tidak ada najis lah pada dia. Dan bersentuhan kucing pun tak batal wuduk. Bulu kucing yang terpisah dari badan dikira najis dalam mazhab Syafi'i. Namun sebahagiannya mengatakan najis yang dimaafkan. Berkaitan dengan bulu kucing. Najis yang dimaafkan. Jika kuantitinya sikit lah. Tapi kalau kuantitinya banyak, maka dia najis. Bila tercabut lah, bulu kucing yang tercabut. Bulu kucing yang di kucing tak apa. Yang tercabut. Baik. Apa hukum dandan kucing? Mendandan kucing. Trim bulu dia, kuku dia, misainya. Kucing. Handsome. Hukum dia tidak menjadi sebarang masalah asalkan tidak membahayakan kucing. Sebab ada pandangan, tak tahulah orang belah kucing. Disebut kalau dikeraknya misai kucing akan menyebabkan kucing tu jadi dungu dan tak tentu halal jadinya. Boleh jadi misai kucing itu alat deria dan pengesan kucing. Kalau benar, maka haram kerak misai kucing. Haram. Sebab membahayakan kucing. Kalau benarlah, buat kajian sikit bagi orang yang belah kucing. Yang kedua, perbuatan mendandan kucing boleh jadi haram jika ada unsur pembaziran dan melampau. Contoh, kos dandan kucing harganya berpuluh-puluh dan beratus-ratus ringgit. Nabi sebut, berilah perhatian pada perkara yang bermanfaat untuk kamu. Boleh rujuk hadis riwayat Imam Muslim. Taklah yang tak perlu, tak payah sangatlah. Banyak lagi perlu. Orang tak makan dekat Syria. Yang terbaru boleh tengok dekat Facebook saya. Dan jangan tengok saja. Sama-sama menyumbang di bawah Muslim Camp Malaysia untuk bantuan gempa bumi di Turki. Dah lebih 91 orang dah yang mati dan beratus-ratus yang cedera dan hilang. Maka sama-sama kita menyumbang, membantu. Seorang RM10, RM20. Nabi sebut, berilah perhatian pada perkara yang bermanfaat untuk kamu. Banyak lagi benda yang bermanfaat. Orang Syria boleh tengok kat Facebook saya. Kat Facebook yang terlaki. Comel lah adik tu, Allah. Disebabkan kebuluran di Syria, tinggal tulang. Allah, tengok jatuh yang mata tuan. Sebab tu bagi perhatian. Belah kucing boleh. Belah binatang boleh. Jangan sampai melampau dan membazir. Sampai keperluan manusia diabaikan. Perhatian kepada perkara yang bermanfaat diabaikan. Utamakan yang utama. Utamakan yang utama. Boleh. Belah kucing bagi mandi apa semua boleh lah. Boleh dandan dia. Tapi jangan melibatkan kos-kos yang banyak. Yang membawa kepada pembaziran. Baik, soalan berikutnya. Jiran saya non-Muslim ada bela kucing. Baru-baru ni dia melakukan suntikan maut ke atas kucingnya. Alasannya kerana kucingnya sudah sangat tua. Dan doktor haiwan pun menasihatinya. Itu cara terbaik. Bolehkah orang Islam berbuat demikian? Tak boleh. Haram perbuatan itu. Tak boleh. Secara prinsip, haram sengaja membunuh makhluk Allah.
melainkan atas sebab yang dibenarkan syarak, seperti untuk dimakan. Seperti jenis haiwan perosak yang sunat dibunuh, seperti cicak, lipas. Itu bolehlah. Ni dia bunuh sebab kucing tu dah tua. Tak payahlah bunuh. Kalau tak boleh belah, letak di tempat yang dia boleh cari makan sendiri. Sebab haiwan yang Allah Ta'ala cipta ni, Allah Ta'ala dah sediakan rezeki untuk dia. Melainkan kita ambil belah, kita ganti tempat sebagai perantara untuk bagi rezeki. Kita bagilah. Dah tak boleh belah dah, pergi letak di tempat yang dia boleh cari makan sendiri. Kerana Allah telah melengkapkan naluri binatang itu, dia boleh cari makan sendiri. Jika kucing itu mati selepas itu sekalipun, kita dah terlepas daripada tanggungan dosa membunuh. Tak larat belah, pergi letak dekat mana-mana tempat lah. Mana-mana tempat. Yang penting, jangan bunuh dia. Cuntikan maut. Janganlah. Jangan cuntikan maut. Lagi. Macam-macam ni. Apa hukum bunuh semut? Semut. Hukum dia boleh jika wujud mudarat. Hukumnya boleh jika wujud mudarat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, menceritakan ada seorang Nabi berteduh di bawah pokok. Teduh pokok. Kemudian dia digigit oleh seekor semut. Lalu dia membakar keseluruhan sarangnya. Allah Ta'ala menegurnya, kenapa tidak bunuh seekor itu saja? Sebab apa dibakarnya satu sarang? Itu yang tak boleh. Itu tak boleh. Kalau semut gigit tu seekor, bunuh seekor lah. Ini pergi cari sarang, dihamuknya satu sarang. Kerengga yang gigit kita seekor, dihamuknya satu sarang. Dibakarnya, dimusnahkan. Itu tak boleh. Tak boleh. Mengenai hadis ini, Nabi mengenai berkenaan hadis-hadis yang menyuruh membunuh haiwan ini, kita perlu bunuh binatang yang boleh bunuh lah. Semalam saya dah sebut, tidak berdosa membunuh 5 jenis haiwan. Gagak, helang, tikus, kalajengking, anjing gila. Dalam kesempatan yang lain, Nabi melarang membunuh 4 jenis binatang. Dilarang membunuh semut, kecuali ada keperluan. Dilarang membunuh lebah. Dilarang membunuh burung belatuk. Dilarang membunuh katak. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sunat bunuh gagak, helang, tikus, ular, kalajengking, anjing gila, seumpama dia, lipas, makhluk perosak. Boleh. Dan dilarang bunuh semut. Dilarang bunuh lebah. Dilarang bunuh burung belatuk. Dilarang bunuh katak. Katak bunyi ong-ong tu, zikir. Bunyi bila hujan tak, zikir. Sebut dalam hadis, katak ni kuat berzikir. Maka burung tak boleh bunuh. Kecuali keperluan. Macam tadilah, nak makan ke, ada mudarat dia, dia terlalu mengganggu ke, maka boleh bunuh kalau ada wujud mudarat. Tak wujud mudarat, tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Baik. Ni ada satu perangai ni. Apa hukum amalan mancing ikan, kemudian lepas balik? Syok-syok. Tak ada kerja. Musim PKP ni, tak ada kerja apa. Boleh pergi mancing. Mancing, dapat ikan, lepas balik. Balik, beli ikan di pasar. Pening.
tak tahulah dia punya pandangan dia nak mengekalkan populasi spesies ikan ke apa ke. Tak boleh. Perbuatan mancing, tangkap tak apalah, tak seksa dia. Mancing, lepas balik. Mancingkan, lepas balik. Dia dikira sebagai menyeksa haiwan. Berdosa dan dilarang hukum dia. Mata kail yang lekat kat mulut ikan tu menyebabkan mulut dia berdarah. Bila kita cabut tu menyebabkan mulut dia berdarah. Lepas balik, mancing pula. Ustaz, ada orang buat umpan katak untuk mancing tu. Macam mana pula? Sebolehnya cari umpan lain lah. Sebab Nabi tidak membenarkan bunuh katak. Tak benarkan bunuh katak. Cari umpan lain. Banyak lagi umpan lain. Banyak lagi umpan lain. Katak tiruan ke? Cari umpan yang umpan roti ya. Banyak lagi umpan-umpan yang lain. Kalau yang mati, tak apalah. Contoh umpan apa? Ada orang pakai umpan cacing ke apa kah? Pastikan mati dulu lah. Mati tak syok ikan dia tak boleh kodek-kodek. Satu hal juga. Nanti lah Tuan Muhammad Nur ada satu fik berkaitan dengan memancing. InsyaAllah kita cuba bincang detail sikit fik memancing ni. Lepas saya bincang fik sukan sehari dua ni insyaAllah. Kita tengok fik mancing. Mungkin ada pandangan ulama' yang benar kan ke? Sebab katak tu umpan ikan kan? Nanti kita try detail kan. Cuma buat masalah ni cari umpan lain dulu lah. Sebab ada hadis Nabi melarang membunuh katak. Kita sebut tadi. Baik. Sebab yang dibenarkan bunuh haiwan yang pertama untuk mendapat manfaat. Daging untuk dimakan, bulu belulang untuk benda-benda yang lain. Buat baju sebagainya. Yang kedua, dibunuh binatang dibenarkan untuk mempertahankan diri. Yang tiga, untuk mencegah mudarat. Mencegah mudarat. Baik. Bagaimana cara membunuh tikus yang ditangkap? Bagaimana pula semut dan lipas yang banyak dalam rumah? Mudarat Macam mana nak bunuh? Apa saja cara boleh. Kecuali dua perkara tak boleh. Yang pertama, tidak boleh menyeksa. Tak boleh seksa dia. Jemuk dengan panah. Tikus tu rendam dalam air. Tak boleh seksa, tak boleh. Tak boleh seksa. Makan racun tak apa. Katuk mati tak apa. Tak tengah jalan langgar di trailer, tak apa. Maka nak bunuh dia, bunuh dengan cara yang elok. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan buat setiap sesuatu. Maka jika kamu hendak membunuh, perelokkanlah pembunuhan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, tidak dibunuh dengan api. Tak boleh guna api. Bunuh semut ke, lipas ke, lebah ke, penyengat ke. Tak boleh bunuh dengan api. Sayyidina Ibn Mas'ud menceritakan bahawa beliau pernah bersama Nabi SAW dalam satu musafir. Semasa Nabi pergi membuang air, ada sahabat yang membakar sarang semut. Tak kala Nabi kembali dan melihat sarang yang dibakar, lalu baginda bertanya, siapa yang membakar semut ini? Sarang semut. Jawab sahabat, kami ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya sesiapa pun tidak boleh mengazabkan dengan api, melainkan Tuhan pencipta api sahaja yang boleh. Hadis riwayat
Imam Abu Daud. Tak boleh seksa, tikui binatang pun tak boleh. Dan tak boleh bunuh dengan api. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Ha. Ada apa lagi? Baik. Makanan bekas digigit, makanan roti digigit kucing. Boleh makan ke? Boleh, tak najis. Tak najis roti kucing gigit. Ada roti kucing makan roti dia tak najis. Sebut dalam riwayat Sayyidatina Aisyah pernah makan makanan yang digigit oleh kucing. Pada satu ketika beliau sedang solat, seseorang datang membawa makanan. Lalu beliau mengisyaratkan supaya letak makanan itu di satu tempat. Tiba-tiba datang seekor kucing dan makan sebahagian. Selesai solat, beliau memakan makanan yang masih berbaki daripada gigitan kucing. Dan berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya kucing itu bukan najis. Sesungguhnya ia termasuk binatang yang sering berlega dalam kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maka kita boleh makan makanan yang digigit oleh kucing. Tapi hadis ini tidaklah sampai kepada galakkan berkongsi makan dengan kucing. Dia cuma jelaskan bahawa bekas gigitan kucing tidak najis. Kalau rasa bahaya, ada penyakit binatang hari ni, tengok kebau mati banyak dekat Terengganu semua, potong sikit lah bahagian yang dia gigit tu, dan bakinya boleh dimakan. Boleh dimakan. Baik, Allah alam, cukup untuk pagi ni. Semalam ada orang tanya hukum ternak rusa, perlukah bayar zakat? Rusa tak termasuk al-an'am, binatang yang perlu dibayar zakat. Muzakarah fatwa memutuskan rusa tidak diwajibkan zakat dan tidak boleh dijadikan binatang korban dan akikah. Namun jika rusa itu diniagakan, maka dikenakan zakat perniagaan dengan kadar 2.5%. Yang kena zakat ni unta, kambing, lembu, kebau, biri-biri dan seumpamanya. Yang tu kena zakat lah. Tapi kalau rusa tadi buat berniaga, belah rusa ke belah apalah, asal dalam bentuk berniaga, yang tu dipanggil zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Dia bukan zakat rusa. Dia zakat perniagaan. InsyaAllah kita akan bincang lagi akan datang lah. Berkaitan dengan ada satu dua benda lagi. Bab binatang ni ada lagi lah. 2-3 benda lagi. Cukup tu ada yang nak pergi kayu basikal lah. Ada yang nak pergi jogging lah. Boleh lah pergi jogging. Boleh pergi jogging, boleh pergi kayu basikal. Boleh pergi senaman pagi-pagi ni. InsyaAllah boleh mendatangkan manfaat untuk kesihatan. Ada yang nak pergi berkebun. Jom, saya pun nak pergi berkebun sikit lah. Sebelum tu ada satu lah. Yang ni semalam tak sebut lah. Ada orang hukum minum kopi luwak. Kopi luwak. Dipanggil kopi apa? Kopi musang. Kopi musang. Yang kerja tak apa, kerja. Hukum makan kopi musang. Kopi musang. Baik. Banyak kopi musang nak makan. Kopi luwak ni, secara fizikalnya biji kopi dia keluar daripada sini sebut apa ni? Kopi musang.
prinsip asal dalam hukum syarak, apa-apa yang keluar daripada saluran najis, hukumnya najis. Katanya gajah makan kopi tu, kopi luwak tu, kopi musang tu, berak balik, kopi tu orang ambil makan tu. Oh, sedap kata dia. Sudah. Baik, saya baca bab kopi ni. Dalam kes kopi luwak ini, secara fizikal biji kopi tidak terjejas dan tidak mengalami proses penghadaman yang menyeluruh. Hanya kulit kopi saja yang terurai, sedangkan biji kopi sama seperti buah kopi yang dikupas kulit dan dikeringkan. Cuma ia bercampur dengan najis-najis lain yang menjadikannya ia mutanajis. Punca perbezaan antara pendapat ulama. Ulama berpendapat haram minum kopi musang adalah kerana menilai bahawa biji kopi yang keluar daripada saluran najis musang itu adalah najis. Kopi itu musang makan, dia beraknya tak terjejas biji dia, biji kopi. Maka ulama sebahagiannya mengatakan haram kerana sesuatu yang statusnya najis memang tidak boleh dibersihkan. Manakala ulama yang menilai biji kopi itu mutanajis, maka jika ia boleh dibersihkan, maka hukumnya halal diminum. Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada 13 hingga 15 Februari 2012 menyatakan bahawa kopi luwak harus dijadikan bahan minuman dengan syarat biji kopi tersebut masih dalam keadaan baik, tidak berlubang, tidak pecah dan boleh tumbuh jika ditanam. Yang kedua, biji kopi itu hendaklah disucikan terlebih dahulu daripada najis. Sudahlah. Binatang dah, musang dah makan biji kopi tu, kopi luwak tu. Dia berak balik, biji kopi tu masih okey. Ambil proses buat kopi. Fatwa kata boleh dengan syarat biji kopi tu waktu masih dalam keadaan baik, tak berlubang, tak pecah, boleh tumbuh kalau ditanam. Dan kena cuci dulu. Tak payahlah. Boleh, harus hukumnya. Tapi saya tak payah kot. Banyak kopi yang lain ada. Banyak lagi kopi lain ada. Banyak lagi kopi lain yang boleh dimakan. Apa hukum makan ulat sagu? Ulat sagu. Boleh makan ulat sagu. Berdasar kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, Al-Hadari menyebut bahawa ulat termasuk dalam haiwan yang melata. Hukum makannya adalah haram kerana kategori haiwan yang kotor. Sebahagiannya ada racun. Walaupun begitu, menurut beliau terdapat ulat yang diharuskan, iaitu ulat yang terhasil daripada keju, cuka dan buah-buahan. Menurut pendapat yang paling tepat ialah ulat-ulat hanya harus dimakan bersama-sama dengan buahnya kerana sukar untuk memisahkannya. Itu ada satu pandangan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilil Muhtadin menyatakan dinaskan bahawa semua ulat sekalipun ia suci semasa hidup haram dimakan. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Hassan, mantan Mufti Sarawak, mengeluarkan fatwa haram makan ulat sagu. Haram. Walaupun ada pendapat yang mengecualikan hukum haram pada ulat-ulat buah kerana sukar untuk dipisahkan, namun pengecualian ini tidak termasuk ulat sagu. Ini kerana saiz ulat sagu itu besar, sebesar ibu jari dan mudah untuk diasing-asingkan. Namun demikian, memang tidak dinafikan ada ulama yang berpendapat harus bagi masyarakat makan ulat-ulat pokok kerana ia bukanlah benda yang najis. Keharusan ini atas faktor zuruf, iaitu keadaan masa dan tempat bagi suatu kaum yang menjadikan ia tradisi dalam kehidupan. Antara ulama yang pegang pendapat ini ialah Ibnu Arafah daripada mazhab Maliki. Maka sebaiknya tinggalkan. Jangan makan ulat sagu. Makan sagu boleh lah. Makan sagu. Dan banyak lagi lah benda makan. La ilaha illallah. Banyak kot benda makan. Sampai tak termakan.
Tapi dia gagah nak makan juga benda yang berserabut ni. Tak payah makanlah. Baik, Allah alam. Jumpa lagi dalam siri kuliah yang lain insya-Allah. Kuliah maghrib nanti kan. Ataupun tengoklah bila-bila free. Asal nak baca agak kitab Maulid Nabi ke apa ke. Tengoklah ada kesempatan masa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya dan tuan-tuan, memaafkan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minta maaf banyak-banyak dan terima kasih yang mengikuti kuliah pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.